Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Linda Lena, anak perempuan ON berserta Nasyahira, anak perempuan Nasir, dan Faziana, anak perempuan Din, iaitu pelajar PPIS MP 2023 dari Unit Bahasa Melayu 2 akan membincangkan tugasan 3 penulisan akademik GWCP 1042 yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Penulisan Rujukan dan Kejelasan Kandungan Artikel. Pensyarah yang membimbing kami ialah Dr. Nur Ashikin binti Mat Sabudin. Saya, Linda Lena, anak perempuan ON, akan membincangkan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana sangat penting untuk menentukan sama ada sesebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak. Hal ini kerana keutuhan wacana dapat menentukan sama ada satu kesatuan itu boleh dianggap sebagai sebuah wacana atau hanya kumpulan ayat yang tidak tersusun sahaja. Keutuhan wacana dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian yang terdapat dalam wacana daripada segi aspek semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Pertama sekali ialah keutuhan semantik. Terdapat 4 bahagian di dalam keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan memperkuat isi. Yang pertama ialah hubungan sebab dan tujuan. Terdapat contoh hubungan sebab dan tujuan berdasarkan 2 artikel yang telah saya analisis. Yang pertama, justeru guru bahasa Melayu perlu meninggalkan pendekatan pengajaran tradisional dengan melaksanakan pendekatan pedagogi terbeza bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai berbanding dengan pendekatan pengajaran bersifat satu saiz untuk semua untuk menghasilkan proses pengajaran yang berkesan. Sebab di dalam ayat ini ialah justru guru bahasa Melayu perlu meninggalkan pendekatan pengajaran tradisional dengan melaksanakan pendekatan pedagogi terbeza. Itu ialah sebab. Manakala tujuan ialah bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai berbanding dengan pendekatan pengajaran bersifat satu saiz untuk semua untuk menghasilkan proses pengajaran yang berkesan. Manakala contoh yang kedua ialah oleh itu dalam melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran, kurikulum mesti lebih menyeluruh dan mengikut perkembangan teknologi semasa supaya tenaga kerja yang dididik berkebolehan dan berkemahiran untuk bersaing di arena pekerjaan pada masa akan datang. Sebab di dalam contoh ini ialah oleh itu dalam melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran, kurikulum lebih menyeluruh dan mengikut perkembangan teknologi semasa. Manakala tujuannya ialah supaya tenaga kerja yang dididik berkebolehan dan berkemahiran untuk bersaing di arena pekerjaan pada masa akan datang. Yang seterusnya ialah hubungan sebab dan akibat. Juga terdapat 2 contoh, iaitu yang pertama, oleh itu, guru bahasa Melayu perlu sentiasa bersedia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran pendekatan pengajaran terkini kerana tahap pengetahuan guru bahasa Melayu mengenai konsep pedagogi terbeza masih lagi sederhana. Yang kedua pula ialah penyelidik juga menjelaskan bahawa banyak manfaat yang diperoleh oleh pelajar melalui penglibatan mereka dalam kegiatan kokurikulum kerana kemahiran insaniah berjaya diterapkan bukan sahaja semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, malah menerusi aktiviti kemahiran insaniah tersebut dapat dipraktikan dan ditingkatkan lagi. Dalam hubungan sebab dan akibat ini, sebab bagi contoh yang pertama ialah oleh itu guru bahasa Melayu perlu sentiasa bersedia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran pendekatan pengajaran terkini. Akibatnya ialah kerana tahap pengetahuan guru bahasa Melayu mengenai konsep pedagogi terbeza masih lagi sederhana. Manakala contoh yang kedua pula ialah penyelidik juga sebab bagi contoh yang kedua ialah penyelidik juga menjelaskan bahawa banyak manfaat yang diperoleh oleh pelajar melalui penglibatan mereka dalam kegiatan kokurikulum. Manakala akibatnya ialah kerana kemahiran masa insaniah berjaya diterapkan bukan sahaja semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, malah menerusi aktiviti kemahiran insaniah tersebut dapat dipraktikkan dan ditingkatkan lagi. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan hasil. Contoh yang pertama ialah oleh itu konsep pedagogi terbeza perlu dipahami dengan lebih mendalam supaya pendekatan pedagogi terbeza dapat dijadikan sebagai amalan pengajaran guru bahasa Melayu dan membolehkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kemampuan murid yang pelbagai. Contoh yang kedua, dalam konteks kajian ini penglibatan pelajar dari segi kemahiran, kepimpinan, komunikasi, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, bersosial dan bertanggungjawab serta kemahiran pengurusan mampu diterapkan sedikit demi sedikit.
Sebab bagi contoh yang pertama ialah oleh itu konsep pedagogi terbeza perlu dipahami dengan lebih mendalam. Hasilnya, supaya pendekatan pedagogi terbeza dapat dijadikan sebagai amalan pengajaran guru bahasa Melayu dan membolehkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut tahap kemampuan murid yang berbagai. Manakala, sebab bagi contoh yang kedua adalah dalam konteks kajian ini pelibatan pelajar dari segi kemahiran kepimpinan, komunikasi, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, bersosial dan bertanggungjawab, serta kemahiran pengurusan merupakan sebab dan hasilnya ialah mampu diterapkan sedikit demi sedikit. Bagi yang keempat pula, hubungan memperkuat isi. Bagi contoh pertama, dalam konteks kajian ini, penglibatan pelajar dari segi kemahiran kepimpinan, komunikasi, kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, sosial dan bertanggungjawab serta kemahiran pengurusan mampu diterapkan sedikit demi sedikit. Mana dalam contoh ini, hubungan memperkuat isinya terdapat di mampu diterapkan sedikit demi sedikit bagi contoh pertama. Manakala bagi contoh kedua iaitu lantaran itu proses pengajaran perlu dirancang secara sistematik agar tiada isu keciciran murid bagi menguasai kemahiran bahasa secara berterusan dan konsep pedagogi terbeza merupakan satu amalan terbaik yang boleh diamalkan oleh guru bahasa Melayu untuk mewujudkan strategi pengajaran yang berkesan. Hubungan memperkuat isi dalam contoh kedua ini pula ialah dan konsep pedagogi terbeza merupakan satu amalan terbaik yang boleh diamalkan oleh guru bahasa Melayu untuk mewujudkan strategi pengajaran yang berkesan. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah keutuhan fonologi. Terdapat 3 bahagian di dalam keutuhan fonologi. Yang pertama ialah hentian suara, kedua nada suara, ketiga intonasi suara. Bagi hentian suara, biasanya ditandai dengan tanda noktah dan koma. Hentian suara dapat membuat wacana menjadi berbeza. Seterusnya, kesenyapan atau kehentian yang tiba-tiba akan membawa maksud yang berlainan. Manakala nada suara pula menunjukkan tinggi rendah sesuatu perkataan dan disimpulkan dengan tanda baca seperti tanda soal dan tanda seru. Hal ini kerana tanda baca dapat mempersembahkan wacana dan nada yang berlainan dapat membawa maksud berlainan. Yang ketiga ialah intonasi suara. Intonasi suara berbeza mengikut ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat larangan. Intonasi suara dapat menimbulkan perbezaan antara wacana. Seterusnya juga dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Bagi contoh keutuhan fonologi ialah yang pertama, sejauh manakah kepentingan kemahiran komunikasi kepada pelajar di universiti? Dan yang kedua, selain itu, artikel yang dipilih perlu ditulis dalam bahasa Melayu yang memfokuskan kepada pengetahuan, amalan dan cabaran pendekatan pedagogi terbeza guru bahasa Melayu. Di dalam contoh ini, kita dapat melihat bahawa nada suara digunakan dalam contoh pertama seperti sejauh manakah kepentingan kemahiran komunikasi kepada pelajar di universiti. Jadi terdapat nada suara yang meninggi saat akhir. Manakala bagi contoh kedua pula terdapat hentian suara di mana seperti selain itu artikel yang dipilih perlu ditulis dalam bahasa Melayu yang memfokuskan kepada pengetahuan, amalan dan cabaran pendekatan pedagogi terbeza guru bahasa Melayu. Manakala keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan leksikal. Terdapat 4 bahagian di dalam keutuhan leksikal. Yang pertama ialah antonim yang membawa maksud kata yang berlawanan maksud. Yang kedua sinonim iaitu kata yang sama maksud. Yang ketiga hiponim, kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Dan yang terakhir ialah pengulangan kata yang sama. Bagi antonim, terdapat satu contoh di dalam salah satu artikel, iaitu bagi memperoleh artikel kajian yang sesuai, proses pemilihan perlu mematuhi kriteria penerimaan dan penolakan. Di sini terdapat berlawanan kata, di mana penerimaan merupakan lawan kata bagi penolakan. Seterusnya ialah sinonim. Sinonim yang dapat dijadikan contoh di sini ialah oleh itu dalam melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran, kurikulum mesti lebih menyeluruh dan mengikuti perkembangan teknologi masa supaya tenaga kerja yang dididik berkebolehan dan berkemahiran untuk bersaing di arena kerjaan pada masa akan datang. Sinonim di sini ialah berkebolehan dan berkemahiran. Hal ini kerana berkebolehan dan berkemahiran membawa maksud yang sama. Yang ketiga ialah hiponim.
Contoh yang diberikan di sini ialah jadual 3 menunjukkan tren kajian semasa pendekatan terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu telah dijalankan di pelbagai jenis sekolah yang terdiri daripada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Seperti yang ketahui, hiponim membawa maksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Di sini, hiponimnya ialah pelbagai jenis sekolah, namun diterangkan lagi, iaitu seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. Manakala yang keempat, pengulangan kata yang sama. Di dalam contoh ini, terdapat pengulangan kata kajian yang sama, iaitu sumbangan keaslian. Kajian ini menyumbang kepada literatur sedia ada bagi meninjau tren kajian berkaitan pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu di Malaysia secara berfokus. Selain itu, kajian literatur sistematik ini dapat membantu pengkaji mengenal pasti jurang kajian tentang pengetahuan dan pelaksanaan pendekatan pedagogi terbeza khususnya terhadap guru bahasa Melayu. Di dalam contoh ini, terdapat 4 kali pengulangan kata kajian. Yang terakhir ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal dapat dikaitkan dengan tata bahasa. Dan keutuhan gramatikal juga terbahagi kepada 4, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis, penanda penghubung. Penanda rujukan ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu sama ada hidup atau tidak hidup. Antaranya ialah kata ganti nama. Manakala penanda penggantian pula terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penanda penggantian juga dapat dikaitkan dengan perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama, yang terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Seterusnya ialah elipsis. Elipsis merupakan unsur pelenyapan maklumat bagi mengelakkan maklumat berulang di dalam ayat yang seterusnya. Yang keempat pula, ataupun yang terakhir, penanda penghubung. Penanda penghubung adalah kata ganti nama yang digunakan untuk merujuk perkataan dan frasa lain. Contoh keutuhan gramatikal di dalam artikel yang dapat dikumpulkan ialah, contoh yang pertama, dalam pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan mengalami perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil pengalaman. Perubahan pada seseorang tersebut dapat dilihat pada aspek behaviorisme dan kognitif. Komari R 2008. Domain efektif terdiri daripada kemahiran komunikasi yang membantu pelajar untuk menjayakan dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kemampuan pelajar untuk melaksanakan suatu tugas yang mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang didasarkan kepada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Othman M 2011. Di dalam contoh yang pertama ini, kita boleh mengaitkannya dengan penanda rujukan di mana terdapat kata ganti nama bagi manusia di dalam contoh ini, iaitu pelajar dan pensyarah. Manakala contoh yang kedua pula ialah, di samping itu kajian Syafiq 2021 telah mendapati pelaksanaan pedagogi terbeza masih kurang dilaksanakan dalam pengajaran bahasa Melayu walaupun guru sudah bersedia dan memahami konsep pedagogi terbeza. Hal ini telah menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kepercayaan guru amat memainkan peranan penting untuk mendorong guru melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran bahasa Melayu mengikut trend pedagogi terkini yang berkesan. Di dalam contoh yang kedua ini, kita dapat mengaitkannya dengan penanda penghubung, iaitu di samping itu dan hal ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya Nasyahira Anarufan Nasir. Hari ini saya akan membentangkan tentang penulisan rujukan yang telah kami ambil di dalam 2 artikel. Okey, maksud penulisan ni, penulisan adalah tanda mewakili perkataan atau idea dengan huruf atau tanda-tanda di atas kertas atau permukaan lain. Maksud rujukan pula adalah karya yang telah digunakan sebagai sumber teori atau dakwaan rujukan yang telah digunakan di dalam teks. Tujuan rujukan ni untuk memberi pengakuan kepada semua penulisan yang telah diambil atau digunakan. Okey.
Apabila dianalisis artikel yang pertama, mereka menggunakan APA edisi ke-7 dan mengikut abjad dari A sehingga Z. Namun, masih ada kesalahan seperti memasukkan nama penuh tanpa ikut format dan menggunakan tanda koma di dalam kurungan. Ini adalah contoh menggunakan format yang betul. Dan ini adalah kesalahan format. Yang berwarna pink itu adalah merupakan kesalahan yang telah dilakukan. Okey. Artikel kedua pula, mereka menggunakan APA edisi ke-7 juga, namun tidak menyusun rujukan mengikut abjad dari A sehingga ke Z dan masih menggunakan tanda koma di dalam kurungan. Ini adalah contoh hasil rujukan yang tidak mengikut format abjad. Dan yang di bawah adalah rujukan yang mempunyai tanda koma di dalam kurungan. Di dalam kedua-dua artikel ni, mereka menggunakan rujukan jurnal. Antara elemen yang terdapat di dalam rujukan jurnal adalah yang pertama, mesti mempunyai nama pengarang, tahun penerbitan, nama jurnal, nombor jilid, nombor keluaran dalam kurungan jika ada dan diikuti dengan koma. Yang keempat, halaman keseluruhan. Maksudnya macam bilangan muka surat tersebut. Yang kedua-dua artikel menggunakan rujukan buku. Antara elemen yang terdapat dalam rujukan buku adalah pengarang, tahun penerbitan, judul, maklumat penerbitan seperti jilid, isu, edisi dan muka surat. Yang kelima, maklumat tambahan URL. Contohnya macam jika kita dapat daripada sumber internet, kita harus meletakkan URL jika perlu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Linda yang telah menganalisis tentang keutuhan wacana dan Nasyahira yang telah menganalisis tentang penulisan rujukan. Akhir sekali, saya Fasiana akan menganalisis tentang kejelasan kandungan artikel yang ada pada kedua-dua artikel ini. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang kejelasan. Kejelasan bermaksud mudah difahami, mudah dibaca dan tepat mengikut maklumat yang ditulis secara logik. Kejelasan juga menggunakan kata-kata yang ringkas dan tajam daripada kata-kata yang berbelit dan panjang tetapi tidak mempunyai kejelasan. Kejelasan terbahagi kepada dua, iaitu kohesi dan koheran. Kohesi adalah hubungan bentuk antara ayat-ayat yang membangunkan keutuhan wacana yang berkait dengan perpaduan bentuk. Kohesi juga boleh dikatakan sebagai sesuatu perenggan yang terdapat beberapa maklumat tambahan, tetapi maklumat tersebut tetap selalu dikawal oleh fokus utama. Koheran pula hubungan makna antara ayat-ayat yang membangun dan berkait dengan makna ayat tersebut. Ia lebih kepada maklumat yang mempunyai maksudnya tersendiri untuk menyokong fokus utama. Seterusnya, jenis-jenis kohesi. Kohesi terbahagi kepada dua, iaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks. Kohesi gramatikal terbahagi kepada 4, iaitu penggantian, penghubung, penghilangan dan rujukan. Namun, kohesi gramatikal, penghubung dan penggantian selalu dipilih sebagai objektif kajian. Untuk kohesi leksikal bermaksud kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata, iaitu reiterasi dan kolokasi. Kohesi gramatikal penghubung bertujuan untuk menghubungkan sesuatu klausa menjadi sebuah ayat lengkap. Kohesi gramatikal penghubung bertujuan untuk menghubungkan sesuatu klausa menjadi sebuah ayat lengkap. Kohesi gramatikal penghubung terbahagi kepada 4, iaitu penghubung tambahan, penghubung kesimpulan, penghubung tentangan dan penghubung musabab. Yang kedua, kohesi gramatikal penggantian, iaitu nominal, kata nama, frasa nama.
verbal, kata atau frasa kerja. Dan yang ketiga, klausa yang melibatkan penggantian sebahagian dari ayat. Seterusnya, kohesi leksikal, iaitu reiterasi untuk menekankan fokus atau topik utama dalam sebuah wacana. Pengulangan kata pada ayat berikutnya. Dan reiterasi boleh berupa repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, dan antonimi. Yang kedua, kolokasi, iaitu penanda hubungan antara kata yang mencerminkan fokus utama. Antara contoh kohesi gramatikal penghubung dalam artikel, iaitu penghubung tambahan yang terdapat di dalam artikel 1, tambahan lagi dan selain itu dalam artikel 2, di samping itu. Yang kedua, contoh kohesi gramatikal pengganti dalam artikel. Dalam artikel 1, siswa boleh digantikan dengan mereka. Seterusnya, kohesi leksikal reiterasi dalam artikel. Dalam artikel 1, perkataan kemahiran insaniah adalah contoh kohesi leksikal reiterasi. Dan dalam artikel 2, perkataan 37 artikel adalah contoh kohesi leksikal reiterasi dalam artikel. Dan yang terakhir, contoh koheran dalam artikel. Koheran bermaksud sokongan fokus utama. Dalam artikel 1, metodologi kajian adalah fokus utama dan pada ayat pertama adalah penerangan dan pada ayat kedua dan ketiga adalah sokongan fokus utama. Dan dalam artikel 2, fokus utama adalah metod kajian. Pada ayat pertama, itu adalah penerangan tentang metod kajian dan ayat kedua adalah sokongan untuk fokus utama. Kesimpulan saya untuk kedua-dua artikel ini adalah kedua-dua artikel ini mempunyai kejelasan yang mudah dibaca dan difahami dengan penambahan kata hubung dan kata sendinama dan penanda wacana yang menjadikannya lebih lengkap. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.